Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Al-Wafi fi Syarhil Arba'in. Hadis Al-Wafi, syarah kepada hadis 40. Pada hari ini 5 hari bulan 8 2021, kita sudah masuk hadis yang ke-16 di bawah tajuk La taghdab walakal jannah. La taghdab walakal jannah. Jangan marah dan syurga adalah untukmu. Ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beberapa orang sahabat yang minta pesanan. Kita tengok kepada hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini. Qala sallallahu alaihi wasallam la taghdab. Faraddada miraran awsini. Qala la taghdab. Ya Rasulullah, awsini. Qala sallallahu alaihi wasallam la taghdab. Rawahul Bukhari. Maksudnya, ada seorang lelaki datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan minta wasiat. Awsini, makna ya Rasulullah, pesanlah kepada saya, wasiatlah kepada saya. Maka Nabi SAW bersabda, La taghdab. Nabi kata, jangan marah. Sahabat ni ulang lagi sekali lagi. Nabi kata, La taghdab. Jangan marah. Ulang lagi sekali, La taghdab. Ini menunjukkan betapa besarnya sifat menahan marah. Kontrol sifat marah. Marah ni kena ada, tak boleh tak ada. Kalau tak ada, jadi bacul kita. Hadis ini rawahu Al-Bukhari. Hadis ini riwayat Bukhari. Fil adab babul hadar minal ghadab. Baik, kepentingan hadis. Al-Jurdani mengatakan, inna hadzal hadis hadisun azim. Hadis ini mempunyai kedudukan yang penting, yang besar. Dia termasuk dalam kata-kata jawami' al-kalim, bahasa pendek, makna panjang, kerana ia mengumpulkan kebaikan dunia dan akhirat. Kita tengok nanti kepentingan hadis. Tengok dalam kepentingan hadis yang ke-13 yang telah kita bincang dulu. Hadis yang ke-13 yang telah kita bincang dulu tentang kelebihan 4 hadis yang menjadi tonggak kepada perbincangan. Baik, para pelajar sekalian, siapakah laki-laki yang datang bertanya minta wasiat itu siapa? Dalam kitab ini kata 2 orang laki-laki. Yang pertama Abu Darda. Abu Darda radhiyallahu anhu, dia mari jumpa Nabi SAW. Dia yang kata, Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhiluni jannah. Rasulullah, tunjuklah kepada saya amalan yang boleh membawa saya ke syurga. Nabi kata, La taghdab walakal jannah. Hadis ini dikeluar oleh At-Tabarani. Seorang lagi, nama dia Jariyah bin Qudamah. Laki-laki itu, Jariyah bin Qudamah radhiyallahu anhu, dia kata, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pergi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul li qawlan wa aqlil alayya aqilhu. Qul li
qaulan, ya Rasulullah, bagi kepada saya sepatah dua tip, tapi jangan panjang supaya saya boleh ingat. Sahabat-sahabat ni biasa dia tak nak panjang sebab dia nak hafal, dia pun tak tulis. Qala la taghdab, Nabi kata jangan marah. Aku ulang lagi minta wasiat, Nabi kata jangan marah. Ini beberapa kali dia ulang. Maknanya kita tahulah laki-laki tadi sama ada Abu Darda ataupun Jariyah bin Qudamah. Kata di ulama hadis, tidak ada halangan peristiwa ini berlaku beberapa kali. Ada orang mari tanya, Nabi jawab. Baiklah para pelajar sekalian, Nabi SAW dalam hadis ini sahabat minta wasiyah, ausini, wasiatkan, pesanlah kepada saya wahai Rasulullah SAW. Pentingnya kita para pelajar, apabila kita bertemu dengan tuan guru, orang soleh, orang alim, kita minta wasiat. Pesanlah kepada saya tuan guru, nasihat kepada saya, boleh. Tapi biasanya wasiat ni orang tak panjang, pendek aja. Macam kita pergi dengar ceramah tuan guru. Lepas habis kuliah, kita jumpa peluang duduk dekat dia seorang-seorang contohnya. Kita kata apa tuan nak pesan kepada saya? Kadang-kadang tuan guru ni gurau, 1 jam dah aku ceramah, mari tanya lagi. Ini wasiat khas, macam orang beli buku. Biasa bila dia beli buku, dengan pengarang ada sekali, dia minta tanda tangan. Kemudian dia suruh tulis kata-kata. Saya kata semua buku tu saya dah tulis. Apa lagi saya nak kata? Dia kata pesanan khas. Jadi ini dipanggil adab muamalah kita berbicara dengan orang alim, kita minta pesanan. Sebab sebagaimana para sahabat Nabi ini minta pesanan khas, ausini, pesanlah kepada saya apa yang Nabi nak pesan. Kita kata alhamdulillah. Baik para pelajar sekalian, Abu Darda ataupun Jariyah bin Qudamah radhiyallahu anhum, kita kata yang pentingnya siapa saja yang bertanya, pokoknya poinnya la taghdab, jangan marah. Itu yang besar sekali, jangan marah. Baik, dari sudut fiqhul hadis wa ma yurshidu ilaih, apakah fiqh hadis ini? Dan hadis ini menunjukkan bimbingan hadis nak ajar kita apa benda. Yang pertama, khuluqul muslim, akhlak seorang muslim. Al-muslim, seorang muslim adalah seorang yang mempunyai ciri-ciri akhlak yang mulia. Mempunyai ciri-ciri akhlak yang mulia. Akhlak dia tu lemah lembut, bersifat malu, tawadha, berkasih sayang, senyum pada orang. Bila orang buat salah dia maafkan. Kalau kita tersalah kita mohon maaf. Ini semua di antara ciri-ciri akhlak yang mulia. Kenapa disebut akhlak mulia ni isu memaafkan dan minta maaf? Sebab dia ada maaf dengan memaafkan ini ada kaitan dengan marah. Bila kita marah, kita akan keluar perkataan yang tak baik. Ataupun kita akan buat satu pukul orang ke, itu bila sudah marah, kan? Ataupun orang pula kata tak baik kepada kita, kita pula marah. Maka kita duduk di antara minta maaf, memberi maaf. Dua aja kita. Itu akhlak seorang Muslim bersifat sedemikian. Akhlak seorang Muslim, dia tak pakai kata-kata keramat orang kita, aku tak maaf sampai ke mati. Oh, jangan. Itu bahasa orang Melayu yang tidak berakhlak dengan akhlak Muslim. Ini banyak juga kita dengar orang cakap. Bila dia nak marah dengan orang, dia kata, aku tak maaf dia sampai ke mati. Kita kata, Masya Allah, simpelnya hidup dia. Dia ingat lepas mati tu senang-senang masuk mahkamah. Mahkamah atas dunia ni bebas, boleh je bicara. Nah, kita boleh cari peguam lah, boleh cari macam-macam, boleh buat. Tapi di akhirat esok apa? Dia tak ada di akhirat ni orang nak bela-bela kita, peguam-peguam tak ada. Jangan gurau lah. Kita kalau boleh settle, selesai atas dunia, selesai lah. Tak usah duduk kira di akhirat ni besar sangat. Kita punya kerja buat nanti, banyak lagi huru-hara akhirat yang kita akan lalui. Bukan setakat nak berkelahi dengan kawan kita yang kita balah. Bukan. Maka kita kena ambil bermaaf-maafan di atas dunia ini. Baik. Bila kita nak maaf atas dunia, kita kena utamakan sifat bermaaf-maafan. Sifat bermaaf-maafan itu sangat penting dalam kita hidup di atas dunia. Orang buat salah kita maafkan.
Dan kalau kita bersalah, kita minta maaf. Dia dua ya atas dunia ni, tak lebih daripada itu. Yang kedua, para pelajar yang ada kitab tu, tuan-tuan bacalah kitab ni. Anak nak buat ringkasan ya, sebab dia agak panjang, tapi kita nak habiskan satu kuliah ini dengan kitab ini. Jadi kita tak baca harfian. Isu yang kedua, asyauqu ilal jannati wal bahthu an tariqiha. Bagi seorang Muslim, syauq dengan makna terlalu rindu, gairah, sangat nak sampai ke syurga dan mencari jalan-jalan yang boleh sampaikan kita ke syurga. Sebab bukan semua jalan boleh pergi ke syurga. Hati-hati, sebagaimana kata sahabat radhiyallahu anhu, kan mim muridin lil khairi lam yusibhu. Berapa ramai orang nak benda baik tapi tak sampai. Sebab apa tak sampai? Jalan salah. Kita ingat lorong ni ke syurga, kita pergi pecuk laju, tengok menyimpang ke lain. Na'udzubillah. Lebih-lebih lagi kalau jalan lebuh raya, silap sikit masuk sempang, paling awal boleh U-turn 5 km. Kalau tidak, jauh lagi pergi. Ingat yang baik. Maknanya, jalan nak menuju ke syurga bukan mudah. Kerana itu kita tengok sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, mereka datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Abu Darda tadi, dia kata, ya Rasulullah, dullani, tunjukkan kepada saya jalan yang boleh menyampaikan saya kepada syurga dan menjauhkan saya daripada neraka. Itu permohonan mereka. Dan ramai lagi sahabat yang sedemikian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyampaikan kepada mereka mengikut kategori. Ada orang dalam hadis ini khasnya Nabi kata la taghdab, jangan marah. Boleh jadi rajul, sahabat yang bertanya tadi tu backing, garang sikit dia. Orang Kelantan kata gedebek, maka sesuai pesanan la taghdab, jangan marah. Ada lagi orang mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah jalan yang nyampai ke syurga? Nabi ajar kepada dia, ta'budullah wa la tusyrik bihi syai'a. Musembah Allah, jangan syirik. Orang ni baru masuk Islam, Nabi ajar tauhid. Ada orang ni pula mari ajar jalan lagi syurga, birrul walidain, buat baik pada dua ibu bapa. Artinya setiap orang, Nabi kita sallallahu akan memberi jawapan yang sesuai dengan orang itu. Sesuai dengan orang itu. Jadi kalau kita, itu dia panggil kepekaan pendakwah kepada orang yang bertanya. Jangan main. Baik. Yang ketiga, al-hulum, kelembutan diri dan jiwa yang kental. Jiwa, dhabtun nafsi, boleh kontrol jiwa kita, kontrol nafsu kita, adalah sabil al-fawz wa ridwan, merupakan jalan kemenangan, kejayaan dan keredaan Allah Azza wa Jalla. Siapa nak dapat keredaan Allah, siapa nak mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat, maka dia kena bersifat lemah lembut dan juga dhabtun nafsi, jaga diri. Apabila tabiat kemanusiaan menguasai dan tusukan kejahatan bergelora dalam jiwa, maka wahai saudara Muslim dan Muslimah yang sedang mencari kejayaan, hendaklah engkau jangan sekali-kali menyerahkan dirimu kepada hawa nafsu dan menjemput kemarah itu menempati diri kamu. Jangan letak sifat marah tu dalam jiwa kita. Bila kita asyik duk marah, ya kita tak kontrol, dia sebati dengan kita, apa saja pun asyik nak marah ya. Marah ya kerja dia. Dalam ayat Al-Quran yang menjelaskan ciri-ciri orang yang beriman, dalam surah Ali Imran ayat 133 134, qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Segeralah kamu mencari keampunan Allah. Syurga yang dijanjikan terseluar langit dan bumi disediakan bagi orang yang muttaqin. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dara.
Orang yang memberi nafkah ketika susah, ketika senang. Senang susah. Wal kaziminal ghaiz. Ini tajuk kita ni. Orang yang menahan kemarahan. Wal afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala sayang kepada hamba-Nya yang muhsin, yang buat baik. Maka apabila ciri-ciri tersebut mempunyai ciri tersebut, maka terpeliharalah dirimu daripada kemurkaan Allah setelah kamu mengekang sebab-sebab yang mendatangkan kemurkaan itu. Jadi kita kena dua, kazimin al-ghaid, kalau kita nak marah kita tahan. Kalau orang buat kesalahan kita maaf, afina 'anil nas. Baik. Ayat ini meletakkan kepada kita dua sifat yang sangat besar. Telah riwayat juga oleh Imam Ahmad hadis Abdullah bin Umar, beliau bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yuba'iduni min ghadabillah?" Rasulullah, apakah yang menjauhkan saya daripada kemurkaan Allah? Qala sallallahu alaihi wasallam, "La taghdab," jangan marah. Jadi tajuk kita dia bab marah, dia kumpul bab marah sajalah. Nabi kata jangan marah. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in. Hasan Basri ni ulama tabi'in, dia kata apa? 4 perkara. Tanda tuan-tuan, tulis kata hikman, arba'un man kunna fihi asamahu Allah minasyaitan. Siapa yang memiliki sifat 4 sifat ini, maka Allah pelihara dia daripada syaitan dan mengharamkan ke atasnya api neraka. Maknanya neraka tak akan sentuh dia. Siapa? Yang pertama, sesiapa yang mampu mengawal dirinya ketika marah. Indar raghbah, makna ketika dia kegairahan, semangat sangat, kita kontrol. Kan? Warrahbah, ketika takut sangat pun jangan takut sangat. Dan wasyahwah wal ghadab, ketika syahwat, keinginan nafsu nak bergelora, kita sabar, jangan langgar dia punya batasan Allah. Dan yang keempat, al-ghadab, kawal kemarahan. Para pelajar sekalian, dalam isu marah ini kita kena ada 2 keadaan. Bukan tak boleh marah langsung dan bukan juga marah sentiasa. Isu yang keempat, dalam kitab ni kata al-ghadabu, kemarah itu mengumpulkan segala bentuk kejahatan. Marah ni boleh mengumpulkan sebab-sebab berlakunya kejahatan, keburukan duduk di mana? Duduk di marah. Dan membebaskan diri daripada sifat marah, mengumpulkan kebaikan. Cuba kita renung kepada hadis Nabi SAW ketika ditanya oleh sahabat, Nabi kita kata la taghdab. Tanya lagi la taghdab. Tanya lagi la taghdab. Jangan marah. Itu je Nabi kita ulang. Maknanya kita boleh kesan di sini daripada kata-kata Nabi SAW yang diulang-ulang kepada para sahabat ini, bahawa marah ini satu sifat yang berbahaya. Sifat yang berbahaya. Sebab orang boleh bunuh orang sebab apa? Sebab marah. Orang boleh pukul orang kerana dia marah. Macam-macam. Bila kita tanya orang bunuh orang, kenapa kau bunuh dia? Geram sangat. Awak tahu dah hukuman awak ni mati? Tahu. Habis tak apalah, puas hati. Subhanallah. Sebab dia marah punya pasal. Ada orang marah macam-macam. Kan? Terajang bini dia sebab apa marah? Kenapa? Lambat buat air kopi. Marah juga. Lambat masak nasi. Macam-macam dia punya kemarahan. Maka di sini dikatakan marah itu mengumpulkan kejahatan yang banyak, dan menahan marah itu boleh mengumpulkan kebaikan. Allahu Akbar. Jadi kerana Nabi kita tanya, bila orang tanya sahabat ni, beberapa orang mari tanya, Nabi kata la taghdab. La taghdab. Jangan marah. Dalam tafsir yang kita tadabbur pada waktu pagi, dia kata apa? Usulul al-ma'asi, usul asas kepada maksiat 3 perkara. Ingat. Ta'alluqul qalb bi ghairillah,
bergantung hati kepada lain daripada Allah, mana kita hidup bergantung dengan makhluk. Yang kedua al-ghadab, ni sama kita ni. Yang kedua iaitulah sifat marah. Marah ni satu sifat yang cukup berbahaya. Yang ketiga asyahwah, syahwat. Mana punca maksiat duduk situ. Orang yang ada syahwat, dia akan buat apa saja. Zina lah, macam-macam benda, minum arak, tipu orang. Orang yang ada sifat marah pula, marah, kelahi, entah itu pasal, kan, tulis macam-macam, semua itu marah. Dan orang yang bergantung hati dia daripada Allah, maka dia akan pergi kepada maksiat yang besar, sama ada syirik ataupun benda-benda yang boleh membawa kepada perbuatan yang syirik. Kita kata wal'iyazubillah. Baik para pelajar sekalian, kerana itu Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, Nabi kata apa? Laisa syadidu bis-sur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Bukanlah orang yang kuat, gagah, perkasa itu orang yang boleh merebahkan orang. Kita kata orang kuat tu ahli gusti, ahli tinju, boleh merebahkan orang, itu orang kuat. Ni anda tengok video masa hari korban baru ni, arak dia sembelih lembu seorang dia je. Dia pergi pegang kepala lembu, pak, dia polah tengkok, lembu dia rebahkan lembu, dia sembelih seorang dia je. Kita ini satu kampung keluar nak sembelih seekor lembu kan. Tapi Nabi kata bukanlah makna orang yang kuat itu orang yang boleh merebahkan orang, boleh merebahkan lembu. Tetapi alladhi innama syadidul ladhi yamliku nafsahu indal ghadab, orang yang kuat itu orang yang boleh mengawal dirinya ketika marah. Waktu nak marah, terangkat telinga, bergerak, orang panggil merah telinga ni, waktu itulah kita boleh istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Itu dia panggil orang yang boleh menahan marah. Ni ada setengah orang ni, dah bila nak marah dia caci maki, dia kutuk habis-habisan. Selesai semua dia kutuk, dia urut dada. Alhamdulillah, nasib baik saya sabar. Orang yang kena maki terkejut, sabar. Kalau itulah sifat orang sabar, semua dunia ni sabar belaka. Allahu Akbar. Hadis laisa syadid ni panjang tuan-tuan, ada cerita dia. Hadis ni sahih dikeluar oleh Imam Bukhari dan Muslim. Punca dianya ada sebab. Seorang makcik ni duduk menangis dekat kubur. Nabi lalu, dia duduk nangis dekat kubur, Nabi pun tegur dia, suruh baliklah, jangan duduk nangis sini. Dia marah, dia kata ilaika anni, pergi. Apa kacau aku duduk menangis sini. Selepas Nabi pergi, orang tanya, makcik, siapa engkau halau tadi tu? Dia kata, siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkejut dia. Oh, dia balik cepat ke Madinah pergi cari Nabi. Nak minta maaf. Nabi kata laisa syadid, bukanlah orang kuat tu orang yang boleh rebahkan orang. Orang yang kuat itu orang yang boleh menahan diri ketika marah. Baik, kita pergi kepada asarul ghadab al-muqitah. Kesan daripada kemarahan yang sangat berbahaya ini, yang keji ini, iaitu dia kata yang pertama, tanda tuan-tuan, kesan kemarahan. Kalau boleh letak nombor. Kesan kemarahan yang pertama, marah yang melampau itu adalah merupakan satu tabiat yang buruk. Khuluq mazmum wa sayyi'ut taba'. Maknanya suatu tabiat yang buruk. Jika seseorang itu menyerahkan dirinya kepada sifat marahnya, maka terhasillah kesan-kesan buruk yang memudaratkan dirinya dan orang lain. Maknanya sifat marah itu satu, al-ghadab itu satu sifat yang buruk. Yang kedua, kita tengok kesan marah kepada diri dia sendiri. Apa dia kesan marah kepada diri sendiri? Ia terjadi pada tubuh badan, akhlak dan jiwa dan ruh keagamaan. Maka kesemuanya dapat dirasai ketika marah. Warna mukanya akan berubah, darah seakan-akan mendidih, tegang orak lehernya, terangkat anak matanya, menggigil tubuhnya, terketa-keta perkataannya, dan lidahnya akan mengeluarkan kata-kata buruk yang keji, mencerca dan mengutuk. Kadang-kadang kemurkaan, kata-kata itu boleh membawa kepada kekufuran dengan sebab dahsyat sangat. Ini bahaya dia.
Lepas dia marah, pergi test BP dia, naik, sudah dah lah, naik 200. Jangan marah, kita kena tenang-tenang. Kalau kita asyik duk marah, BP naik, bahaya kan. Jantung pula, dia memberi kesan kepada jantung. Jangan duk marah kuat-kuat sangat. Tak tambah lagi orang yang ada darah tinggi ni tak boleh marah-marah dia. Kena tenang-tenang. Baik, yang ketiga, kesan dia adraruhu bil mujtama'. Kesan marah kepada masyarakat, ia akan mewujudkan kedengkian dalam hati dan memendam perasaan jahat terhadap manusia lain. Itu puncalah. Dia mula-mula dia marah, dia kelahi, kemudian marah. Bila marah dia jadi hasad, dendam, macam-macam lagi. Bila kita tengok kronologi sejarah orang yang duk kelahi atas dunia ni, dia mari daripada mana? Mari daripada dia kelahi. Bila dia kelahi, orang ni kena tendang, orang ni kena pukul, orang ni kena macam-macam. Kemudian adalah dendam-dendam kesumat dalam hati itu terzahir sedikit demi sedikit. Puncanya mari daripada marah. Punca mari daripada marah. Ini punca. Bila mari daripada marah, itu sifatul ghadab ni bahaya. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab kita syarah anak apa ni? Penawar bagi hati. Kitab Penawar bagi Hati. Cari kitab ni baik. Maknanya semua ini kemungkinan akan mendorong pada perbuatan yang menyakitkan kaum muslimin dan meninggalkan mereka tanpa bertegur sapa. Apabila ditimpa musibah pula, kutukan dan kejian terhadap mereka semakin bertambah, begitulah akan wujudnya jurang perbalahan dan permusuhan. Sama-sama kita, sama-sama keluarga pun putus silaturahim, sama-sama orang Islam putus dia punya hubungan. Mereka lebih sayang kepada orang kafir daripada orang Islam sendiri, sebab puncanya marah kerana macam-macam berebutlah atas dunia ni kan. Allahu Akbar. Petang ni saya jumpa saya jumpa poster orang Arab buat poster ni tak ada kena-kena dengan Malaysia. Poster bahasa Arab, dia kata syaitan ada dua jenis. Syaitan al-jin yakhafuna min ayatil kursi. Syaitan jin takut kepada ayat kursi. Bila kita baca ayat kursi dia lari. Syaitanul ins yakhafuna min fuqdanil kursi. Syaitan manusia pula bimbang takut hilang kursi. Allahu Akbar. Kita kata besar. Hebat juga. Arab ni tulis dia punya poster Arab tu. Tak ada kena-mena dengan Malaysia. Baik. Ini punca nak marah, maka jadilah campak kerusi, berebut kerusi, semua terjadi belaka dalam dunia ini. Para jemaah sekalian, kita berpindah pula kepada perkara yang ketujuh, asbabul ghadab. Ini sebab-sebab berlakunya kemarahan. Sebab apa manusia ni jadi marah? Sebab kemarahan yang pertama, kita cari asbabul ghadab. So, manusia ni ada dua. Kita nak jadi marah mesti ada sebab. Nak menghilangkan marah dipanggil ilaj. Penawar kepada marah juga ada sebab. Jadi kita kena ambil dua-dua baru kita boleh imbangkan, insya-Allah. Jadi sifat marah ni tabi'i, semula jadi. Sebab itu dalam kitab Ihya, Imam Al-Ghazali contohnya berbincang tentang marah. Dia kata marah ni jangan dibuang semua. Kalau marah dihilang semua dalam diri kita, jadi bacul kita. Tengok orang tak solat pun tak apa, tengok orang duk berzina pun tak marah, tengok isteri tak tutup aurat pun tak apa, anak tak solat pun tak ada masalah. Sebab dia tak ada sifat marah. Sifat cemburu sudah hilang. Jadi macam sifat kata orang khinzir. Khinzir ni haiwan tak ada sifat maru. Tak ada. Tapi terlalu marah pula jadi macam haiwan muftaris. Haiwan yang ganas macam singa, macam serigala, macam yang duk ini. Jadi kita kena dua-dua. Marah kena ada, tapi dikawal, dikontrol mengikut tempat dia masing-masing. Ana ingat lagi kata-kata Imam Ghazali, marah pada tempat yang tak sepatutnya itu orang bodoh nama dia. Marah tempat yang tak payah marah. Boleh je nasihat, tapi kita marah itu bodoh. Tidak marah di tempat yang sepatut kita marah itu penakut nama dia. Kita duduk kat mana, tuan-tuan nilai sendiri. Kan? Duduk kat mana, nilai sendiri. Kita tengok isteri tak tutup aurat, tak marah. Itu orang penakut. Tengok anak tak solat, tak marah, penakut. Tapi kalau anak sedikit je buat salah,
Pecah gelas kakak dapur budak tu main, kita pukul macam pukul hudud. Ini orang gila nama dia, orang bodoh. Jadi Ghazali kata, marah di tempat tak sepatut marah, bodoh. Tak marah di tempat yang sepatut kita marah, itu orang penakut. Maka kita kena letak kemarahan tu di tempat yang sesuai dan juga di tempat yang sepatutnya dan mengikut kadar yang diperlukan. Dengan budak marah sikit-sikit sudahlah, kan? Dengan orang tua lain macam-macam. Baik. Jadi tuan-tuan sekarang ni duduk di mana? Cari sendirilah. Bodoh ke cerdik kita ni? Allahul musta'an. Baik, sebab-sebab kemarahan itu banyak. Antaranya ialah sifat takabur. Letak nombor. Nombor 1, takabur, meninggi diri. Yang kedua, sombong. 3, suka menghina orang lain. Yang keempat, banyak bergurau. Mula-mula bergurau, suka, ketawa, marah. Lebih-lebih lagi bergurau dengan sesuatu perkara yang tidak selayaknya. Yang keempat, bertelagah, duk balah. Puncanya, cari sendirilah apa-apa, mesti ada punca. Yang kelima, berdebat. Yang keenam, mencampuri urusan orang lain yang tak ada kaitan dengannya. Yang ketujuh, tamak mengumpulkan harta. Yang ke-8, suka mencari kemasyhuran. Tengok kita nak masyhur, tengok orang lain lebih masyhur, kita mula marah. Dengki, hasad. Seorang Muslim itu dikehendaki agar membebaskan diri daripada kesemua akhlak yang tercela ini dan mendidik dirinya agar menentangnya. Ini di antara 8. Tuan-tuan tengok dalam kitab kita, Penawar Bagi Hati, ada di sana beberapa ciri-ciri marah yang tidak sepatutnya dan bagaimana kita nak ilaj. Baik, sekarang kita pindah kepada ilajul ghadab. Bagaimana merawati, bagaimana mengubati penawar kepada penyakit. Apa ayat? Adapun cara merawat sifat marah pula, maka ia terhasil dengan banyak cara. Banyak cara dia kata ada. Pertama, ana ringkas ya, tuan-tuan baca sendiri, kitab ni panjang. Yang pertama, melatih diri dan mentarbiahnya agar berhias dengan akhlak yang mulia seperti lemah lembut, sabar, teguh dalam urusan dan tenang dalam perlakuan, tindak tanduk dan keputusan. Jadi kita contoh kepada Nabi SAW. Ada seorang sahabat nama dia Zaid bin San'ah. Zaid bin Sa'nah. Zaid bin Sa'nah ni sebelum dia masuk Islam, dia nak uji Nabi. Tengok ni. Dia nak tengok Nabi ni sabar ke tak sabar. Dia pergi jumpa Nabi SAW, menuntut hutang dia. Hutang dia tak cukup masa lagi, tapi dia mari minta dengan kasar, Muhammad, bayar hutang aku. Bila dia cakap kasar dan nampak biadab, Nabi menyambut beliau dengan dada yang lapang dan senyum. Nabi senyum ya. Belum cukup masa ke? Kalau cukup masa aku bayarlah. Sekarang belum cukup masa. Dia amat marah. Sayyidina Umar ada dekat Nabi. Umar marah. Cakap baik, banyak berapa hak? Sahabat-sahabat ada yang kada duit, boleh je nak bayar hutang. Tapi mu cakap macam ni baik, macam mana? Nabi SAW bersabda kepada lelaki itu bagai seorang guru yang memberi pelajaran kepada adab. Nabi kata, ana wa huwa kunna ahwaju ila ghairi hadza ya Umar, sabar. Sebenarnya kami berhajat, sebab tu kami pinjam dia. Ta'muruni bi husnil qada wa ta'muruhu bi husnit taqadi. Umar, Nabi kata, aku dan dia lebih berhajat kepada yang selain ini ya Umar. Perintahlah aku supaya bayar, buat keputusan yang baik, dan perintahlah dia supaya minta dengan baik. Maka Nabi tegur Sayyidina Umar, Umar jangan bentak, jangan marah. Mu bagi tahu dengan dia, minta cara baik kalau ada hutang. Mu bagi tahu pada aku, ya Rasulullah, bayarlah hutang orang tu. Tapi masalahnya hutang tu tak cukup masa lagi, belum tempoh. Lalu Nabi SAW memerintahkan hutang dijelas kepada Zaid tadi dengan membayar lebih daripada sepatutnya. Bukan riba ni, sebab tak janji. Kalau janji jadi riba, Nabi kata bayar hutang dia, bagi tambahan hadiah lagi. Sebagai pampasan terhadap hendikan, Umar jekah dia tadi, bagi sikit tambahan duit sebagai ganti rugi kepada Umar cakap kasar dia tadi. Kata di ulama sirah, dengan sebab itulah Zaid bin Sa'nah masuk Islam. Masya Allah, tabarakallah. Baik.
Maknanya kita kena latih jiwa kita supaya jadi orang baik. Belajar dengan akhlak Nabi. Umar dulu garang, kemudian boleh jadi baik, boleh jadi lembut. Sayyidina Abu Bakar sudah semestinya lembut kan. Yang kedua, apa yang adab yang kedua yang kita kena belajar, meneguhkan diri ketika ada sesuatu yang menyebabkan marah dan memperingatkan dirinya akibat sifat marah. Bila kita nak marah, kita ingat ayat Quran 134 ni. Al-kazimin al-ghaidha wal-afina 'anil nas. Orang yang boleh menahan marah, boleh memaafkan kesalahan orang. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sayang. Allah sayang kepada orang yang tak marah. Allah sayang kepada orang yang memaafkan. Aku nak jadi orang yang disayangi oleh Allah Azza wa Jalla. Kita ingat kelebihan. Dan hadis diriwayat oleh Imam Ahmad dan Tirmizi, Nabi kata, "Man kazama ghaizan wa huwa qadir." Siapa dia boleh menahan marah sedangkan dia boleh je nak marah. Dia mampu nak marah, nak tampar pun boleh, tapi kita sabar. Kan? Da'allahu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiq. Allah panggil nama dia esok. Muhammad, mari sini. Hatta yukhayyiruhu. Allah kata, pilih mu nak bidadari mana yang comel-comel ni, ambil. Jadi kita ingat nak bidadari jangan marah. Kan? Kalau orang perempuan boleh bidadara ke? Allahu Akbar. Dia tanya. Orang perempuan ada bahagian dia yang tersendiri yang Allah sediakan untuk dia. Jangan bimbang, makcik, puan, hajah. Jangan marah. Jangan duk fikir boleh bidadara. Saya dah jawab soalan dulu panjang dalam sesi tanya jawab dulu. Laki-laki boleh bidadari, perempuan boleh apa? Kita kata banyak lagi bolehnya. Baik, banyak lagi hadis-hadis yang menyebut tentang kelebihan menahan sifat marah. Itu yang keberapa? Yang kedua. Kemudian apa lagi tip? Yang ketiga, tulis kita kena beramal. Al-isti'azah billahi minasyaitan. Kita kena banyak minta perlindungan Allah Taala daripada syaitan. Bila nak marah, kita banyak kata a'udzubillahi minasyaitanirrajim. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kata. Urut dada, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. La haula wala quwata illa billah. Mulut tu jangan duduk maki, duduk. Kita banyak ingat kepada Allah Taala. Allah Taala sebut, wa imma yanzaghannaka minasyaitanir nazghun fasta'iz billah. Kalau syaitan mari kacau kamu, minta perlindungan dengan Allah. Innahu was-samiul alim. Surah Al-A'raf ayat 200. Dan pernah Nabi kita tengok seorang laki-laki sedang marah. Nabi SAW bagi tahu, aku tahu orang ni kalau dia ucap kalimah ni hilang marah dia. Apa dia? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ini kita bila nak marah banyak a'udzubillahi minasyaitanirrajim. La haula wala quwata illa billah. Masya-Allah tabarakallah. Subhanallah. Jadi sebut nama Allah. Baik. Yang keempat, mengubah keadaannya ketika beliau marah. Kalau kita tengah duduk, berdiri ni cepat sikit nak terekam tak? Nak kita duduk. Tengah duduk kita baring. Tengah baring kita tidur. Kan? Sebab Nabi kata siapa dia nak marah, dia berdiri duduk. Mudah-mudahan hilang di sifat marah dia tadi. Mudah-mudahan hilang sifat marah. Jadi bila hilang sifat marah, kita pun tak apa-apa nak marah lah kan. InsyaAllah ta'ala. Dan ada lagi. Ada juga riwayat kata, apabila nak marah, falyaskut. Kita diam. Tak usah bercakap. Istighfar banyak-banyak. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ini tip. Berapa dah kita? Itu yang keempat kan. Yang kelima, mengubah posisi. Yang keenam, tarkul kalam. Yang keenam. Yang kelima, meninggalkan berkata. Yang ke apa ni, taghyir. Nombor sini lain. Ikutlah, tulis mula nombor. Yang ketiga, minta maaf, minta perlindungan Allah. Yang keempat, mengubah keadaan. Yang kelima, menahan daripada berbicara. Jangan bercakap. Kita tahu cakap. Yang keenam, baru mari yang keenam. Yang keenam, berwudu. Kalau kita nak marah, kita pergi ambil wudu. Sebab bila kita nak marah, dia meningkatkan kepanasan. Panas dalam tubuh kita ni.
Bila panah mari mencairkan darah, mempercepatkan pergerakan, mengubah keadaan suhu badan dan macam-macam lagi. Jadi bila kita nak marah, kita pergi ambil wudu. Bila kita pergi ambil wudu, insya-Allah dia jadi sejuk sikit, kan. Dalam hadis Nabi kata, innal ghadaba minasyaitan. Marah itu mari daripada syaitan. Syaitan itu pula mari daripada api. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Kalau kamu nak marah, pergi ambil wudu. Lepas kita ambil wudu, tenang sekejap. Kalau kita boleh solat, solat. Oh, itu lagi baik. Allahu akbar. Lepas ambil wudu nak marah lagi, ambil tuala, masuk dalam tandas, masuk mandi. Biar tentu dia hilang dia punya kepanasan tu, insya-Allah. Allahu akbar. Baiklah para pelajar sekalian, itu di antara yang ke tamaklah kita. Tip ada berapa tadi? 6 cara-cara kita nak hilangkan sifat marah. Insya-Allah mudah-mudahan berjaya kita. Baiklah, kita pergi kepada al-ghadabu lillah. Marah itu ada kalanya dicela dan ada kalanya dibenarkan. Dia panggil apa? Marah kerana Allah. Sifat marah itu sifat tercela, di mana seorang insan Muslim dituntut untuk merawatinya dan menjauhkan diri daripada segala asbabnya. Ialah suatu bentuk hukuman ke atas jiwa seorang yang bukan marah kerana Allah atau kerana membantu agamanya. Adapun marah semata-mata kerana Allah adalah marah terhadap perkara yang melewati batasan agama, yang merosakkan akidah, menyerang akhlak atau mengurangkan ibadah, maka kita kena pertahan, mesti kena marah. Ataupun marah semata-mata untuk melihara kehormatan atau hartanya, kerana itu dalam keadaan demikian marah itu adalah satu sifat yang terpuji dan jalan kehidupan yang dituntut. Maknanya kita marah kerana Allah, kena marah. Sebagaimana dalam peperangan, kalau kita tak marah dengan kafir, kita tak perang dia. Itu kena marah. Sebab tu dia bila nak berperang ni dalam Islam ni, dia mula dengan mubarazah. Mubarazah ni lawan seorang sama seorang. Mungkin 3 orang pemuda Islam lawan 3 kafir. So dulu orang panggil panah henjing dulu. Lepas tu zap, mari peperangan. Dalam hadis Bukhari bahawa Nabi SAW itu adalah seorang yang amat pemalu, lebih malu daripada anak gadis di sebalik tirainya. Apabila baginda melihat sesuatu yang tidak disukainya, menyalahi syarak, maka kami mengetahui tentangnya pada air mukanya. Bila benda itu menyalahi peraturan agama, merah muka Nabi. Marah. Telah diriwayatkan juga bahawa apabila Nabi SAW marah terhadap sesuatu atau yang menyentuh kemuliaan Allah, atau dipermain-mainkan agama, dipersendakan syariat, maka ketika itu akan marah Nabi SAW. Banyak hadis. Bila orang ni mari buat benda tak betul, Nabi kita naik mimbar. Ma balu aqwam. Apa orang ni? Nabi kita SAW dia lembut orangnya. Kalau orang cerca dia, boleh lagi Nabi sabar. Tapi kalau orang sentuh isu agama, lah. Kita hari ni terbalik. Kalau sentuh hak kita, dia punya mengungkit, awak telah menghina saya, menghina ayah saya, menghina abu bapa saya, menghina bini saya. Habis orang dia mungkit. Pada orang balas dengan dia je. Dia pergi hina habis orang tu apa. Tapi waktu orang hina Islam, dia boleh tidur main WhatsApp je. Yalah. Mana kita kena marah kerana Allah apabila agama Allah dipermain-mainkan. Apabila undang-undang Allah dicabar. Tapi kalau orang cerca kita, orang maki kita, orang kutuk kita, kita nak sabar, itu terperibadi awak. Tapi jangan sabar. Kenapa awak tak marah orang hina Nabi? Sabar. Melak, ini bukan sabar, ini penakut. Jaban, ini nama dia. Bukan sabar, jaban. Jaban itu penakut. Lah. Baiklah para pelajar sekalian, kita pergi kepada isu yang seterusnya. Dia kata al-ghadabu mas'ul, al-ghadban mas'ulun an tasarrufatihi. Orang yang marah bertanggungjawab ke atas tindak tanduk dia. Apabila seorang yang marah itu merosakkan sesuatu yang berharga, ketika dia marah, tengah marah tu dia pukul, patahkan barang orang, maka beliau hendaklah menanggung untuk membayar harga barang itu. Yang kata, sorry saya tak sedar tadi, sedar tak sedar pun bayar. Apabila ia membunuh seorang dengan sengaja, atau terbit daripada rasa permusuhan,
maka hendaklah dijatuhkan hukuman qisas ke atasnya. Jika beliau mengucap kalimah kufur, hendaklah dihukum dengan kemurtadannya daripada Islam sehingga beliau bertobat. Jika beliau bersumpah atas sesuatu, maka diterima akan sumpahnya, dan jika dia menjatuhkan talak, maka terjatuhlah talaknya itu. Dia tengah marah, dia kata, kau bini dia, aku ceraimu. Cerailah dia. Ini bahaya. Maknanya kesan daripada marah itu ada tanggungjawab ke atas orang yang marah. Banyak orang ni kerana marah tu dia pukul, dia macam-macam, maka dia kena bertanggungjawab lah. Sebab tu Nabi kata rufi al-qalam, yang diangkat pen daripada orang tidur. Orang tidur, kanak-kanak yang belum balik, dan orang gila. Tapi orang marah tak. Walaupun tasarrufat, tingkah laku orang marah ni kadang-kadang macam orang gila ya dia. Tapi tak boleh diambil kira, sebab dia kena kira macam tadi. Itu cara asal lah, perbahasan panjang detail. Kena tengok dalam kitab fiqh lah. Mungkin ada dia panggil mughlaq, marah yang tak sedar apa. Kalau mungkin ketika itu ada masalah talak tadi, itu kita kena pergi mahkamah lah. Yang terakhir, fawaidul hadis. Apakah faedah hadis ini? Jawab dianya, seorang Muslim mestilah gairah terhadap nasihat. Mana kita kena sentiasa minta nasihat. Dan tahu akan perkara kebaikan. Dan menambahkan ilmu yang bermanfaat. Dan nasihat yang baik. Begitu juga hadis ini mendorong kita agar mengurangkan percakapan dan lebihkan amalan, dan mentarbiah diri dengan suri tauladan yang baik, serta kawal diri ketika saat nak marah, ataupun kalau kita jenis tak marah, bila marah tak terkawal, maka hendaklah kita jauhkan diri daripada tempat-tempat yang boleh menimbulkan kemarahan. Wallahu alam. Itulah cara ringkasnya. Kalau tuan-tuan nak baca panjang, baca dalam kitab kita ni. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam siri yang akan datang, hadis yang ke-17. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.